Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 11 surah Al-Anfal. Ayat 11 surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yuzhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Sadaqallahul azim. Artinya, dan Allah jualah yang menurunkan dari langit akan air hujan untuk membersihkan tubuh badan kamu. Dan Allah jualah yang menurunkan air hujan itu untuk menghindarkan kamu daripada angkara-angkara syaitan yang durjana. Dan Allah jualah yang menurunkan air hujan dari langit itu untuk meneguhkan hati sanubari kamu. Dan Allah jualah yang menurunkan air hujan itu untuk meneguhkan tapak-tapak kaki kamu berdiri teguh di medan peperangan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 11 surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 nilai air hujan. 4 nilai air hujan. Keempat-empat nilai air hujan ini merangkumi zahir, batin, rohani, jasmani. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 11 surah Al-Anfal,
Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di medan peperangan Badar, yang mana Allah Subhanahu wa taala perakukan bahawa bilangan tentera Islam sedikit, jauh dengan bilangan tentera kufar yang begitu ramai dan cukup lengkap persenjataan masing-masing. Berbeza dengan ketumbukan tentera baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serba kekurangan. Sudahlah bilangan sedikit, kelengkapan peralatan peperangan kekurangan, mampu ke nak menggempur tentera kafir Quraisy yang lebih awal berada di Badar, membuat persiapan dan persediaan sebelum menggempur tentera Islam di medan Badar. Badar merupakan RNR, susur keluar, susur masuk, perjalanan kota Mekah ke kota Madinah melalui laluan pantai. Melalui laluan pantai, maka Badar adalah susur keluar. Kalau dari Mekah menuju ke Madinah melalui laluan pantai, melalui laluan pantai untuk susur keluar ke Madinah, maka melalui sebuah pekan kecil disebut Badar. Dan Badar ini ada dua, Badar Sughra, Badar kecil, dan Badar Kubra, Badar besar. Seperti Pontian, ada Pontian kecil, Pontian besar. Seperti Kulai yang hanya ada Kulai besar, Kulai kecil dah hilang namanya, Kulai besar pun dah tukar namanya, Indahpura. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, yang ada begitu, Pontian kecil, Pontian besar. Yang jelas berkembang Pontian kecil, Pontian besar tak berkembang. Yang ada satu BP je, BHP ada kat situ, Pontian besar. Badar kecil, Badar besar. Maka tentera kafir Quraisy lebih awal sampai di Badar besar, maka mereka membuat persiapan rapi, ya, lengkap persenjataan, admin, cakap orang putih. Mereka ada unit infanteri penggempur yang diyakini. Mereka sudah sampai seminggu lebih awal di Badar besar untuk mereka membuat persiapan, ya, peperangan Badar. Manakala tentera Islam masih belum bergerak lagi dari kota Madinah menuju ke medan Badar, dan pastinya tak ada pilihan, tentera Islam akan berada di Badar Sughra, Badar kecil, sebelum mereka bertempur nanti. On paper, tentera Islam bakar kalah. On paper, Pak Ungku kalah. Kenapa? Bilangan tentera. Sebab apa? Dalam medan peperangan dia mesti banyak tipu helah.
Al-harbu hidaun. Rasulullah bersabda, peperangan itu perlunya tipu hela peperangan. Ya, tentera Amerika dia akan buat apa nama tak, dia akan tayang kehebatan dia dulu, propaganda peperangan. Dia akan tayang berapa persenjataan dia, berapa kereta kebal dia, berapa pelancar roket dia. Kalau ada 100, dia kata 1000 sengaja. Dia ada helikopter Apache. Wah, sebenarnya Apache dia ada 10, tapi dia kata 50 Apache. Sengaja. Ditayangkan. Dia nak melemahkan. Ya, begitulah. Tapi tentera kafir Quraisy, dia tetap dengan bilangan 1000. Tentera berkuda, tentera menaiki unta, dan tidak ada yang berjalan kaki. Berbeza dengan tentera Islam, bilangannya 313. Tak boleh tambah lah, itulah 313. Yang menaiki kuda 2 orang aja, kerana 2 ekor kuda. Macam mana 2 ekor kuda nak lawan dengan 500 ekor kuda? Wah, tentera kafir Quraisy lengkap. Ini kalau lawan polo kalah ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa 2 ekor kuda je? 313 tentera Islam, 2 ekor kuda. Nak lawan tentera kafir Quraisy, complete set, package and holistic. Macam-macam lah kita cakap. Tentera Islam jauh ketinggalan. Pun begitu, dalam perjalanan dari kota Madinah menuju ke Badar kecil, tentera kafir sudah bersedia di Badar besar, bersedia untuk menggempur pada bila-bila masa. Allah turunkan air hujan dari langit. Dari segi horizon hill, horizontal, bahawa Badar kecil ni dia bukit, Badar besar dia lembah. Apabila hujan turun, air akan bertakung di Badar besar. Silap kafir Quraisy, tak melantik Haji Hanafiah, imam masjid Kota Iskandar, dalam buat planning. Allah turunkan air hujan lebat, banjir kilat di Badar besar. Camp apalagi yang dibina oleh kafir Quraisy, banjir kilat menyebabkan adminnya kocar kacir, bekalan makanan hanyut di banjir kilat. Wah, habis. Dari segi moral, tentera kafir Quraisy dah tewas. Tentera Islam bergerak menuju ke Badar kecil. Air hujan yang dilimpahkan itu menyebabkan padang pasir, apabila dia dapat air hujan, kejap pasir. Jadi memudahkan tapak kaki tentera Islam bergerak pantas tanpa debu. Malah tentera Islam bergembira kerana hujan lebat membolehkan tentera Islam mengumpul bekalan air. Ya, dulu diguna geribar. Geribar itu bekas air daripada kulit unta. Kulit unta tu dia tak buat kompang. Kita kan buat kompang. Kulit unta tu dibuat beg serbaguna. Letak barang boleh, letak air boleh. Beg
kulit, bukan untuk bergaya, bukan jenama camel, bukan. Tapi kulit camel, tadah air hujan. Panahan petir nampaknya lebih kuat di sebelah tentera kafir Quraisy. Badar besar kena panahan petir, hujan tu petir, kocar kacir. Tentera Islam tak kena panahan petir. Tuan-tuan, padang pasir kalau petir, ya Allah, menakutkan. Jadi sesiapa yang paling tinggi kedudukannya akan kena panahan petir tu. Jadi tak terasa tentera Islam berbeza dengan tentera kafir. Dia lembah, dalam lembah yang luas, tiba-tiba ada manusia berdiri macam antena, kena. Tu mudah sahaja Allah Subhanahu wa taala nak gamekan perang Badar. Belum bertempur, hujan turun aja dah kocar kacir kafir Quraisy. Maka ayat 11 surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala perakukan, Allah taala turunkan air hujan di medan peperangan Badar. Air hujan itu ada 4 nilai. Nilai yang pertama merupakan nilai zahiriyah. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Kami turunkan dari langit akan air hujan untuk membersihkan tubuh badan kamu. Bersihlah zahiriah kamu. Kamu mendapat air hujan yang membersihkan tubuh badan kamu. Kamu bertenaga, kamu berkeyakinan untuk menggempur dalam peperangan Badar. Itu namanya nilai air hujan yang pertama, nilai zahiriyah. Air hujan membersihkan tubuh badan tentera-tentera Islam dan memberi keyakinan walaupun bilangan tentera begitu sedikit dan kelengkapan yang agak serba-serbi kekurangan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala nyatakan lagi nilai air hujan yang kedua, menghindarkan gangguan-gangguan syaitan. Maka hujan diturunkan dengan panahan petir. Petir menghalau syaitan. Maka sekali lagi tentera Islam tidak diracuni fikiran dan perasaannya oleh syaitan-syaitan yang durjana. Begitu juga tentera Islam bebas daripada angkara-angkara penyakit yang disebarluaskan oleh syaitan. Penyakit zahir, penyakit batin. Penyakit yang nampak, penyakit yang tak nampak. Nilai air hujan yang ketiga, dengan limpahan air hujan, ianya memberi kemudahan kepada tentera Islam dapat mengumpul air, memberi moral yang teguh dan kukuh, maka mengukuhkan hati sanubari tentera Islam penuh yakin bakal menang. Ya, bukan menjuarai Piala Malaysia, tapi yakin menang. Kenapa? Hujan dah turun. Hujan memberi kemudahan. Hujan yang sama memberi
bebanan, tekanan, desakan kepada tentera kafir Quraisy. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, itulah dia nilai rohaniyah mengukuhkan hati sanubari. Bermula dengan nilai zahiriyah, hujan memberi kekuatan, membersihkan tubuh badan, memulihkan tenaga buat tentera Islam. Batiniyah, ya, selamat tentera Islam daripada hasutan-hasutan syaitan maupun penyakit-penyakit yang disebarluaskan, penyakit-penyakit yang tak nampak disebarluaskan oleh syaitan. Tentera Islam bebas daripada angkara syaitan. Itu nilai batiniyah. Nilai rohaniyah, hujan yang dilimpahkan itu meneguhkan hati sanubari tentera Islam. Dan nilai air hujan yang keempat, jasmani. Dari segi jasmaninya, tentera Islam mudah menapak, wa yusabbita bihil aqdam, mudah menapak menuju ke medan pertempuran. Berbeza dengan tentera kafir yang agak kocar-kacir dengan banjir kilat dan kehilangan persenjataan dan kehilangan sumber makanan. Resen dia hilang kerana banjir kilat, tak ke mana air itu bawa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 4 nilai air hujan yang Allah limpahkan dalam peperangan Badar. Ianya memberi gambaran dan kekuatan kepada kita. Moga-moga Allah limpahkan air hujan dalam tempoh masa bulan Oktober ini akan mengurangkan kadar jangkitan COVID-19. Itu dia yang nak diceritakan benda ni, tapi nak bawa nas dululah. Perang Badar, nilai 4 nilai air hujan. Nilai yang kedua, nilai batiniyah, wa yuzhiba ankum rijsas syaitan. Dengan limpahan air hujan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan peperangan Badar, limpahan air hujan itu menghindarkan tentera Islam daripada hasutan syaitan, gangguan syaitan. Begitu juga angkara-angkara syaitan menyebarkan penyakit, lebih-lebih lagi penyakit yang tak nampak. Maka berdasarkan kalimah ar-rijz, alif lam ra jim zai, ra jim zai, rijzun. Rijzun itu membawa erti angkara syaitan. Termasuklah angkara syaitan itu adalah wabak, penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, COVID-19 merupakan, kita kata, pembawa penyakit, yang penyakit itu merebak, berjangkit dan membunuh
maka disebut dengan istilah wabak. Dan kita tak nampak COVID-19 coronavirus kerana dia jenis virus. Apabila Allah timpakan wabak penyakit, syaitan, jin-jin kafir gunakan wabak penyakit dan pembawa wabak itu sebagai senjata untuk memerangi manusia, agar manusia terkorban, dengan harapan manusia yang terkorban mati tak sempat beribadah, tak sempat bertaubat, tak sempat mengumpul bekalan untuk hari akhirat. Maka sebagaimana yang saya nyatakan kepada tuan-tuan, wabak penyakit ini merupakan campur tangan syaitan. Syaitan ada campur tangan dalam soal wabak penyakit. Sebagaimana doa baginda Ayub alaihi salam dalam surah Sad, anni massaniyash syaitanu binusbin wa azab. Doa baginda Ayub alaihi salam Allah minitkan dalam Al-Quran surah Sad, wahai Tuhanku, bahwasanya syaitan menyentuh tubuh badanku. Kenapa disebut menyentuh? Kerana tak kelihatan rupa bentuk syaitan, tetapi ada simptom-simptom daripada angkara syaitan, sehingga kan baginda Ayub alaihissalam mengidap penyakit yang kita sedia maklumi, pun begitu tidak mencacatkan dia sebagai seorang rasul. Anni massaniyash syaitanu binusbin wa azab. Syaitan menyentuh tubuh badanku untuk memberi kemudaratan pada diriku dan untuk sengsarakan aku dengan penyakit yang disebarluaskan oleh syaitan. Doa baginda Ayub alaihi salam Allah minitkan dalam Al-Quran. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka wabak penyakit terus merebak. Kadang-kadang kita hairan pelbagai usaha yang dilakukan. Pelbagai usaha yang kita lakukan, tetapi bagaikan di luar kawalan. Ya, kes positif COVID-19 naik mendadak. Semua orang berkata, tak boleh kawal ke? Tak boleh kawal ke? Nak kawal macam mana? Kita berperang dengan benda yang tak nampak. Yang tak nampak tu disebut rijisun. Ra, jim, zai. Wa yuzhiba ankum rijsasy syaitan. Jadi tak perlu sebut kita mesti menang. Kenapa nak? Kalau Liga Super boleh menang, nampak musuh. Ini kita berdepan dengan musuh yang tak nampak. Jadi ubahlah, bukan kita mesti menang. Tabah, sabar, reda dengan ujian Allah. Moga-moga mendapat peliharaan Allah. Bagus nyanyi lagu. Allah peliharakan diriku, anak-anakku, masyarakatku. Doalah, nyanyi itu makna doa. Mohon pada Allah agar mendapat peliharaan di sisi Allah.
SOP diteruskan, PKP memanglah tak dapat dielakkan. Tapi ingat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita berhadapan dengan rijesus syaitan, angkara syaitan. Apabila Allah turunkan wabak, syaitan masuk campur dan syaitan sebarluaskan lagi wabak, dan syaitan gunakan wabak penyakit ini sebagai senjatanya untuk membunuh umat manusia, supaya umat manusia ramai yang terkorban, mati tak sempat bertaubat, mati tak sempat beribadat, mati tak sempat mengumpul bekalan untuk hari akhirat. Maka tuan-tuan, puan-puan, bersyukur, perlu bersyukur. Seorang kawan saya, Datuk juga, Pak Ungku, dia very good, quite good speech English language. Dia datang Masjid Kota Iskandar macam mana datangnya Syekh Yazid yang baru datang. Jadi dia datang Masjid Kota Iskandar, dia bawa majalah Times. Mana aku tahu majalah tu, berita harian pun aku tak mampu beli. Ditunjukkan majalah Times. Aku cakap, what do you do? What do you think? Mak dia kata, ustaz baca ni. Kawan saya pandai cakap orang putih, memang belajar dekat Oklahoma. You read ustaz. Apa read lempang, mana aku tahu read it apa. Maka dekat situ dia baca, diterjemahkan kepada saya lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, dalam penterjemahan itu, maka barulah maknanya saya dapat menjelaskan lagi kepadanya istilah dinyatakan pandemik, kerana dekat situ tulis tu Pak Ungku, COVID-19 di China tak sama dengan COVID-19 di Malaysia. Memang namanya coronavirus, tetapi dia punya bentuk dia, versi dia berbeza. Dekat Amerika pun memang coronavirus, tapi bentuk dia lain. Macam main bola, tanya Haji Kamarul, dia faham 3-4-3, 4-4-2. Bentuk serangan di China 3-4-3, sampai dekat Malaysia 4-4-2, formasi juga beza. Kawan saya cakap lah, lepas tu ditanya dengan saya, what do you think? Apa thinking lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah jawapannya kerana benda tak nampak dan syaitan. Kita berdepan dengan syaitan. Jadi syaitan istilahnya dalam bentuk serangannya, serangan yang berbeza-beza. Digunakan coronavirus sebagai senjata, tetapi bentuk serangan berbeza-beza, formasi dia akan berbeza. Itu yang kita hanya mampu buat kluster aja, apa klasifikasi kluster ni, kluster tu, boleh mengkelaskan lah. Misbah kata kita nak memahami benda tu untuk serang, tak semudah itu. Dia cakap lah. Maka saya pun kata ini bukti bahawa syaitan masuk campur, dan syaitan gunakan wabak untuk alat bagi memerangi manusia. Semalam ada muzakarah Bilal bakar daripada Masjid Muar tu. Saya pegang tangan dia. Ustaz, kenapa? Dah berapa orang kau tayamumkan mayat
COVID-19. Dia kata baru 14 orang, 14 kes. Tak ada ke ketika kau tayamumkan tu kau nak rasa pengsan 3 kali nak pengsan kerana tiba-tiba ada benda menyerang. Habis dia sempat keluar, doktor beritahu, lepas tu doktor kasih dia minum air ketum untuk pulihkan tenaga dia. Kena kuarantin lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi Bilal Bakar tu tanya dengan saya. Dia kata dalam masa 2 bulan dia mandikan 68 mayat yang semuanya punca kematiannya barah. Dan 68 mayat ni barah berbeza-beza. Dia kata, Ustaz, setakat ni aku dah tahu 68 jenis barah. Macam mana Ustaz cakap? Apa jua yang berhubung tentang darah menyebabkan barah. Syaitan main peranan dengan wabak ni. Wabak melemahkan aliran darah, disebut hijanud dami. Berdarah tu dah lemah, maka ada potensi kena barah. Saya tanya dengan Bilal Bakar, yang meninggal dunia 68 tu, dia kata paling tua 46, dia kata. Paling muda 28 tahun. Jadi macam Pak Ungku tak meninggal dunia, melepas. Macam Haji Syarif tak mati-mati. Contoh. Tengok, yang meninggal 28 sampai 46. Mudah nak. Tu dia heran, Ustaz, setakat ni belum lagi saya mandikan yang 68 tahun, 70 tahun. Meninggal dunia ni 68 orang ni dalam masa 2 bulan, semua angkara barah. Tengok barah apa. Dia pun tanya dengan doktor, ni barah ni jenis apa? Dia kata, macam mana Ustaz cakap, macam itu doktor cakap. Barah ni puncanya darah. Tu bila Bakar tu tanya, Ustaz belajar mana boleh tahu barah darah? Aku cakap, kitab ada beritahu, cuma orang tuduh aja aku tak baca kitab. Wal kitab mencatatkan. Bazlul ma'un fi fadlit ta'un. Sekadar itu dulu yang dapat dikongsi bersama. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.